Pada minggu ini, kita akan belajar macam mana untuk mengira kadar faedah kompaun. Kita lihat situasi yang pertama. Ahmad menyimpan wang sebanyak RM8,000 di sebuah bank pada awal tahun 2021. Dia mendapat faedah sebanyak 5% pada setiap tahun. Berapakah wangnya selepas 3 tahun? Okey, so untuk menyelesaikan soalan ini, kita cuba buat jadual. Jadual yang pertama, kita letakkan tahun yang pertama iaitu tahun 2021. Wang asal pada awal tahun 2021 adalah sebanyak RM8,000. So, kita masukkan dekat dalam jadual RM8,000. Berapakah faedah dia? Faedahnya ialah sebanyak 5%. Berapakah 5% tersebut dalam bentuk wang? Kita tak tahu lagi. Jadi kita kira. Tahun pertama. Pada tahun pertama, faedah ialah 5%. Kita kira seperti biasa, seperti mana kita cari kadar faedah mudah sebelum ini. 5% darabkan dengan 8,000. Okey, kita cancelkan sifar. 2 sifar di bawah, 2 sifar di atas. So, yang tinggal ialah 5 darabkan dengan 80. So, kita akan dapat 5 darab 80, kita dapat RM400. RM400 ini adalah merupakan faedah yang Ahmad dapat pada tahun yang pertama. So, faedah ini kita masukkan dalam jadual. RM400. Berapakah wang pada hujung tahun 2021? Kita tambahkan kadar faedah 400. Kita tambahkan dengan 8,000. Jadi, kita akan dapat RM8,400 pada hujung tahun yang pertama. So, RM8,400. Ini ialah wang yang Ahmad dapat pada hujung tahun pertama. Sekarang kita masuk tahun yang kedua. Tahun kedua. Tahun yang kedua selepas 2021 ialah tahun 2022. Okey, sekarang kat sini masalahnya ialah berapakah wang asal pada tahun yang kedua? Wang asal pada tahun yang kedua merupakan wang pada hujung tahun yang pertama iaitu 8,400. So, jumlah wang dekat sini ialah 8,400. Jadi sekarang kita kena cari berapakah faedah untuk tahun yang kedua. Tahun kedua. Kita buat di sini. Tahun yang kedua, kita anggapkan kadar faedah adalah sama iaitu 5%. Jadi kita cari 5/100. Tetapi pada kali ini, kita perlu darabkan dengan RM8,400. Kenapa kita tak darabkan dengan 8,000 yang wang asal dia? Itu adalah, 8,000 adalah wang pada awal tahun yang pertama. Okey, kita carikan 8/100 darabkan dengan 8,400. Saya cancelkan sifar. So, yang tinggal ialah 5 darabkan dengan RM84. Maka kita akan dapat berapa? 84 darabkan dengan 5. Kita dapat RM420. RM420 ni adalah faedah pada tahun yang kedua. Masukkan dalam kotak.
Dan berapakah wang pada hujung tahun yang kedua? Maka kita tambahkan RM8,400 wang pada awal tahun yang kedua, tambahkan dengan kadar faedah RM420. Kita tambahkan. Jadi, pada hujung tahun yang kedua, nilai wang yang Ahmad ada ialah RM8,820. Kita masukkan dalam jadual. RM8,820. Wang pada hujung tahun kedua merupakan wang pada awal tahun yang ketiga. Sekarang kita masuk tahun yang ketiga. Tahun yang ketiga ialah tahun 2023. Wang asal bukan lagi RM8,000, bukan lagi RM8,400, tetapi untuk tahun yang ketiga ialah RM8,820. Untuk tahun yang ketiga, kita buat pengiraan untuk mencari kadar faedah. Kadar faedah kita anggapkan masih lagi sama, iaitu 5/100 darabkan dengan, ni kena berhati-hati, 8,820. Sama seperti kaedah kita mencari nilai, kita boleh cancelkan sifar 1 di atas dan 1 di bawah. 5 dan 10 kita boleh permudahkan bagikan dengan 5. 5, 1, 10 bagi 5 dapat 2. 882 kita boleh kecilkan dengan 2. 2, 1, 4. 8 bagi 2, 4, 1. So, kadar faedah yang Ahmad dapat pada tahun yang ketiga adalah sebanyak 441. Kita masukkan dalam jadual 441. Soalan tanya, berapakah wangnya selepas 3 tahun? Jadi, jumlah wang asal ataupun pada permulaan tahun yang ketiga sebanyak 8,820 tambahkan dengan nilai faedah yang dia dapat iaitu sebanyak 441. Maka kita tambahkan dan kita akan dapat sebanyak 9,261. Kita boleh masukkan dalam jadual untuk lebih faham. 9,261. Maka, wang Ahmad selepas 3 tahun adalah sebanyak 9,261.